kebanyakan kita train dia, kalau yang mana berminat pada kemahiran, kita kena ambil kompeten itu bagi habis lah. Contohnya kompeten yang kita ada iaitu daripada PW1, PW2, PW3 sampai PW6. Itu adalah untuk skop untuk PW. Tapi untuk cikgu punya pula, untuk nak dapatkan kelayakan dapat benda tu memang sukar sikit lah sebab cikgu ada pengajar. Tapi macam Cik Izzat, mana dia share tak? Maksud kita kena selepas SKM tu, habis PM tu, habis form 5 tu kena bekerja di bersama kontraktor lah kan untuk dapatkan PW1 tu kan? Ya. Contoh tu lah macam student kita dah ada SKM tadi, dia boleh equivalent dengan ST iaitu PW1 lah kebiasaan yang dikeluarkan. Tapi benda tu kena dokumen dia kena ada lah sebab dia akan check dokumen dari segi buku log, dari segi dia punya aktiviti yang cikgu ajar dekat student tu, dia nak tengok benda tu, nak ada record lah. Okay, bila kita dah ada benda tu, kita bawa submit dengan ST, baru dia akan bagi form untuk kita endorse untuk jadikan PW. Bila ada macam tu, yang mana pelajar yang minat kemahiran, sebab dia dalam electrical ni dia ada skop yang kena ada kompeten. Macam Cikgu Zafri sembang semalam, Cikgu Izzul semua tu, memang dia pun the best-bestnya cikgu tu. Memang dia pun semua ada high voltage apa semua. Saya pun ada high voltage. Sebab Kejaya bila ada high voltage ni, dia punya kerja lagi detail lah. Skop kerja dia safety lagi detail lah. Okay, bila kita dah ada PW tadi, kata sampai PW4, sampai 3 phase lah. Mana dengan endosan. Bila dah ada endosan tu, kita boleh buka lagi satu cabang iaitu untuk penjaga jentera elektrik pula. Yang tu untuk kategori AO sampai A4. Itu untuk low voltage. Contohnya cikgu pernah tengok yang dekat tepi-tepi line tu ada kabel yang sekarang dah tukar kabel hitam yang besar sikit tu. Yang tu high voltage pula. Yang tu maknanya 11 kV hingga 33 kV lah yang kebiasaan. Kalau dekat tower pula, yang dekat highway tu yang banyak yang ada line 3 wire jalan kat kiri kanan tu, itu yang tu 132, 275. Yang tu lagi untuk jurutera lah. Bila nak masuk ke jurutera ni, dia kena ada balik diploma degree pun tu dia nak ada juga. Dia tak boleh. Kalau kemahiran ni, kalau nak ikutkan dia sampai B4 tu habis untuk kemahiran untuk electrical. Kalau dia nak kerjaya lagi, maknanya dia kena ada sertifikat lain balik lah. Kena ada diploma, kena ada degree. Baru dia boleh mohon balik untuk kos jurutera komputer elektrik pula. Itu lagi diploma maksudnya saya kan mohon diploma. Cikgu, suara cikgu tak clear cikgu, dia putus-putus. Bergema. Tak. Cuma kalau macam degree tu kan untuk daripada nak mohon degree tu, dia punya kelayakan dia tu. Macam mana cikgu nak daripada kata dia cuma D4. PW4. Ada D4. Tapi nak mohon degree, maksud nak masuk kepada kejuruteraan. Macam kebiasaannya kita ada SPM, SPM sambung macam tu kan, laluan biasa tu kan. Betul. Tapi kalau macam daripada PW4 tu pengalaman kerja. Kalau itu saya kata dalam kemahiran ni, kalau untuk electrical contoh ni result biasa contohnya lah kan. Maknanya dia tak ada ke akademik. Maknanya dia memang pesong ke kemahiran lah. Bila kemahiran maknanya dia sampai tahun level dia sampai B4 tu lah. Kalau nak masuk, kalau nak apply degree tu tak boleh. Kalau yang nak ada degree pun degree TVET lah. Ya kan sekarang ni macam student KV kan dia boleh upgrade sampai UTHM punya degree. Ataupun dekat Melaka boleh sambung. Tapi dia kena ada juga dia punya diploma dia, ada degree dia, ada dia punya diploma yang masa 4 tahun yang dekat KV kan. Masa tu kan ada DKM. Dia kena ada yang tu baru boleh kita ambil. Tapi ada kemahiran lah.
Ah. Dia bukanlah under MQA. Itu sebab dia bila ada degree ni pun dia macam klausa degree dia lah. Itu yang kita kadang-kadang takut tersilap lah. Kalau boleh sebelum macam anak buah cikgu ni nak masuk satu institut, kena tanya dululah dia punya saluran tu betul ke tak. Kita tak nak lah nanti pelajar kita ni habis-habis tak ada apa-apa. Maknanya tak valid dengan sana, tak valid dengan sini. Yang tu rugi lah. Yelah, maksudnya kalau masa dia nak masuk SK, masuk KM tu lah kita dah kena yakin, kena beritahu kat dia yang laluan ni sebenarnya ke mana. Betul. Itu betul cikgu. Itu sebab yalah kita dah tengok keadaan sekarang ni. Dulu dah ada KV. Bila ada KV ada yang setengah ambil yang biasa saja pun ada yang KV ada. Apa tu bila dah sampai diploma ada yang boleh sambung, ada yang tak boleh sambung. Benda tu kena tengok balik cikgu. Sebab yang tu adalah perancangan Sebab apa, bila kita dah susun strategi student kita tak clear lah ataupun tak jelas, dia akan nanti the end dia tu jadi kesian kat dia. Betul. Betul lah. Kita tak nak lah, cuma kalau boleh kita nak lepas SKM tu kita nak bantu dia lah laluan yang betul. Betul. Itu sebab sikit macam saya, kalau macam kadang-kadang lah pelajar yang rendah lah ataupun dia punya result tu kurang memuaskan, bagi saya tengok pada kemahiran lah. Sebab apa, kemahiran ni kalau dalam skop electrical ni dia boleh pergi jauh. Tapi dia yang the end dia mesti kena ada berhenti SPM. Sebab nak valid dengan, kalau kita dia nak ambil open lah, katakan dia nak ambil exam ST secara direct lah contohnya, sebab dia yang tu ada peraturan dia tu. Sebab bila ada peraturan tu dia kena ikut lah. Sebab kalau macam kita habis SPM tapi tak berhenti SPM, dia mana kita tak tamat contohnya, tak boleh ambil. Ya. Tapi kalau pelajar tu dah ada macam SKM ataupun dia ada DKM, mana pelajar tu valid dengan dia punya pembelajaran dia lah. Baik. Okay, cik, terima kasih. Cikgu mengajar apa tu? Saya mengajar mengajar PVMA ni lah, cikgu kemahiran ni lah. Kemahiran juga. Cetak 2 ni pemasangan dan penyelenggaraan detik sefasa. Kami semua sama lah dalam ni. Okey. So tak mengajar karya sama. Kalau macam tu dapatlah kita kongsi-kongsi ilmu sedikit. Itu sebab saya sembang dengan Cik Muhammad tadi tu, tengok skop yang dia nak terang ni, saya takut tak ada nak habis lah dengan masa yang dibagi 2 hari ni untuk nak sebab dia ada apa yang saya dapat arahan, kata ada amali untuk Kuala Motor. So bila macam cikgu nak dituntut amali kan hari ni. Adalah sedikit saya cuba sampaikan untuk nak jelas. Tapi itulah, kalau macam cikgu-cikgu ada panel board ataupun dengan bekalan yang ada, boleh teruskan lah. Sekolah lah. Kalau dia pun sebab dia lah macam saya yang dia bagikan, dia kata motor derek online, for reverse, data. Yang tu adalah semua sistem 3 fasa cikgu, bukan satu fasa. Tapi kami ajar dalam kau ada kan, kami memang ada motor yang kami ajar pada pelajar dari online dengan for reverse. Okey. Tapi include dengan motor sekali lah, pemasangan motor. Ya. Mana sistem 3 fasa lah masuk. Tapi fix lah. Okey. Kalau dah ke situ, bagi saya tak ada, mana memang dah faham lah semua. Cuma kita kaedah lah kot. Kita boleh berbeza-beza kat sini. Cumanya ialah mungkin peringkat kami ni ada yang cik baru, jadi memang betul, nak kena masa dia kena, memang ada yang nak kena belajar daripada awal. Walaupun saya pun terdalam pun memang tak ingat sangat juga kena belajar agak. Tak apa juga sebab kita sekarang ni, kita bukan skop kerja kita bukan tumpu satu tu je tu. Sebab kita macam-macam kita buat. Saya nak ngusul budak, saya nak urus dokumen, saya nak urus paper exam.
Itu Itulah orang sebabkan kata kat sini orang kata semua nak belajar lah benda baru. betul. Itu sebab macam bagi saya lah, kalau teknikal ni kalau jumpa dengan orang lain lagi ada skill lain lagi. Kami dah kira nak belajar skill lah. Mula-mula nak cari info, nak tahu apa benda kita belajar. Bila dah dapat info, kita nak tahu betul tak yang kita belajar ni sahih tak kita pakai ni. Itu bila dah sampai kepuasan tu dia kata tak cukup lagi lah ilmu yang ada. Itu sebab kita kena share lah. Mungkin dalam kalangan cikgu-cikgu ni mungkin ada yang boleh bagi pendapat, bagi kongsi, tak masalah, saya tak ada apa. Sebab saya pun sekarang pun masih mohon lagi belajar lagi, tapi ke teknikal lah. Bukan akademik. Sebab saya minat pada kemahiran. Sebab saya tengah nak mohon yang untuk high voltage B4 lah. Hebat. Nak kata hebat tak juga cikgu. Kalau cikgu tak mula daripada bawah, kita tak akan jumpa apa yang ke depan lagi. Kita ambil kan. Betul. Kalau macam cikgu-cikgu yang dah ada ni nak pergi ke situ dah memang payah lah sekarang ni, sebab ST dah syaratkan kena keluar dulu, kena kerja dengan kontraktor selama 2 tahun baru boleh kerjaya cikgu tu ada komputer pula. Ataupun pusat cikgu, contoh kat mana-mana satu yang ada chargeman, ada wireman cikgu-cikgu dia untuk upgradekan kawasan tu. Tu boleh jadikan tempat pendidikan tu untuk dapatkan pintarafan. Cikgu punya saluran lagi kuat, Kementerian Cikgu. Sebab apa? Sebab cikgu nak naikkan benda tu, sebab yalah cikgu dah ada student cikgu 2 tahun ataupun 3 tahun ataupun 4 tahun. The end dia tak boleh nak keluarkan komputer, bagi saya rugilah juga masa student tu. Sebab masa saya dulu macam KV, saya student KV taping, masa tu vocational, memang saya buatlah benda tu, wiring apa tu, memang kita dah layak dah untuk nak mendapat SKM PW2 ataupun PW3 dan endorse PW4 lah. Kalau nak ikutkan lah, sebab kita belajar semua subjek tu kita dah belajar. Cuma masa tu kita tak ada benda tu dengan Suruhanjaya Tenaga. Memang tak boleh lah. Tapi sekarang ni dah macam cikgu dah bawa benda ni, ambil SKM tak 1, SKM tak 2, SKM tak 3. Okey, yang tu maknanya boleh nak mohon lah, tapi kena mohon cikgu. Saya nak kata 100% lulus tak berani lah. Sebab itu atas pada budi bicara Suruhanjaya Tangga. Sebab dia dekat situ Suruhanjaya Tenaga ni dah ada budi bicara dia. Kadang-kadang dia nak bagi pun boleh, kadang-kadang kena exam pun ada. Yang tu atas pada budi bicara dia lah. Atau kadang-kadang dia tengok cikgu punya background apa benda pun, itu kena present lah. Okey, boleh kan? Tak apa. Okey, terima kasih. Okey, so kita boleh mula dah kot. Saya boleh mula ke kita punya tajuk ni. Tapi itulah, kalau saya punya kelas ada apa-apa info ke, boleh tanya, tak masalah. Macam record hari ni Encik Izzul yang record kan. Saya tak boleh nak record sebab saya tak ada dia punya admin dia. Okey. Silakan Puan. Ya. Nak bagi pandangan sikit lah. Boleh? Okey, untuk kelas kawalan motor ni, okey, saya cadangkan lah sebab kita mengajar di sekolah fasa 1 single phase okey. Jadi tajuk kita pun untuk kursus ni single phase. Jadi memang kalau tuan boleh bagi penerangan untuk single phase and three phase boleh lah, tapi boleh fokuskan untuk kawalan motor 1 fasa. Boleh tak? Sebabnya tuan pun cakap masa kita macam ada. Kalau dalam masa 2 hari ni, kalau nak terangkan single phase, three phase macam tak cukup. Banyak benda nak kena explain. Jadi bukan kami nak belajar three phase, maksudnya apa yang kami nak ajar atau sampaikan pada pelajar tu adalah single phase. Okey. Betul. Tumpukan pada single phase. Jadi apa yang kita dapat dalam kursus ni kita boleh sampaikan pada pelajar. 3 fasa tu kita akan belajar juga dengan tuan. Sebenarnya dia punya tumpuan pada star delta tu kita cuma tahu gitu je lah. Boleh tak saya pandangan je lah. Okey. Terima kasih cikgu. Apa yang saya dapat dah dan apa yang saya dah prepare lah cikgu, minta maaf lah banyak-banyak cikgu. Cik Nurman,
bukan saya tak tekan kepada motor single phase tadi ni, sebab saya punya ni dah berat kepada three phase punya dokumen dah. Dan dia punya amali pun saya dah buat dah semua yang apa yang dinyatakan dalam tentatif tu lah, banyakkan dia. Sebab yang saya tengok kat situ dia punya skop paling banyak memang motor three phase punya kerja. Itu sebab saya dah prepare lah benda yang ke three phase tu. Tapi tak apa. Saya cuba kongsi lah juga. Kalau ada apa-apa saya cuba buat lah. Okey, macam tadi Cikgu Diana pun cakap dalam motor control ni, dalam single phase tu yang kita sampaikan DOL lah, dari online. Dengan forward reverse kita belajar jugalah. Jadi dalam macam Tuan cakap tadi, benda tu pun ada dalam 3 fasa, betul? Betul. Jadi tak apalah, Tuan sampaikan saja. Cuma pemberatannya pada benda tu lah. Dia sebenarnya single phase, three phase lebih kurang sama je, tapi wajah dia banyak lagi three phase lah. Tapi macam kami di sekolah, keperluan kami pada pelajar tu untuk single phase. Gitu. Jadi dalam grup ni ada yang memang kalau dia electrical power ke, dia memang power dalam tentang kawalan motor ni. Jadi macam ada sebilangan daripada cikgu ni pula, mungkin background degree dia ataupun background kemahiran dia bukan pada kawalan motor. Jadi mungkin dia akan belajar tu untuk single phase tu agak payah sikit. Nanti three phase tu mungkin berat untuk dia Stradenta ke apa kan. Tapi tak apalah, Tuan sampaikan dulu, nanti kita akan bagi feedback lah. Boleh. Itulah saya kata nanti cikgu tengok balik lah. Saya nak kata nak patah balik dia punya ke single. Tak apa. Tuan terus je. Saya teruskan juga. Saya cuba kalau macam mana, kalau ada kekurangan tu saya minta maaf banyak-banyak lah cikgu. Tak apa. Kalau Tuan dah sampaikan untuk three phase pun tak apa. Kita orang belajar juga. Sebab dari three phase tu pada single phase sebenarnya tak ada masalah pun. Betul. Mudah dia lah. Cuma bezanya pada dia punya design motor je berbeza. Okey. Baik. Terima kasih Tuan. Terima kasih cikgu. Minta maaf kita kongsi sama-sama. Okey, so saya masuk kita punya slide jap. Sorry. Okey, cikgu. Nampak cikgu? Nampak. Okey. So saya punya tajuk saya electrical motor and protection lah. So sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya dulu lah. Okey. So nama saya Kamarul Azizin bin Zainon. Salah seorang pengajar daripada teknologi elektrik kuasa lah. Untuk sekarang ni saya jaga A1 khas. Okey, di Institut Kemahiran Mara Seberang Perai Utara Pulau Pinang. Okey, saya punya sertifikat yang saya ada, saya cuma ada untuk elektrikal iaitu B0 ataupun high voltage B0 11 kV lah. Okey, manakala untuk wireman saya ada PW4 lah untuk endosan. Okey, dan yang seterusnya saya ada kompeten untuk solar system dengan basic KNX pun ada juga untuk sistem, dan yang paling banyak yang saya belajar iaitu daripada segi pertandingan kemahiran lah. Pun saya telah dapat nombor 4 lah dalam wakil untuk pengajar-pengajar Malaysia untuk my skill. Okey, so seterusnya kita tengok kita punya slide. Bergerak je. Bergerak. Okey. Slide yang kedua ke? Slide yang kedua. Kat saya satu lagi. Belum lagi. Belum lagi. Sekejap kenapa tak gerak ni? Ya, masuk dah. Saya cuba masuk sekali lagi Okey, dapat dah. Masuk dah. Apa itu motor? Ya. Oh, dia tak boleh buka besar ke? Sekejap, saya kenapa tak boleh buka besar?
Okey, ada. Okey, sorry. Okey, so berkenaan apa itu motor lah. So sekarang saya cuba nak kongsi sedikit ilmu ataupun perkongsian ilmu saya lah. Okey, so di segi motor lah yang saya tahu dan saya guna bermaksud daripada tenaga elektrik ke tenaga mekanikal. Itulah dia punya skop yang kita nak tengok, di mana motor ni kita kena bagi bekalan ataupun bagi tenaga baru dia boleh hasilkan dia punya tindak balas ataupun keluaran dia menjadi mekanikal. Okey. Saya takut terputus. Okey, so saya ulang balik maknanya satu mesin yang boleh menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Sebab bila tenaga elektrik ni dia hasilkan adalah arus ulang-alik lah. Bila arus ulang-alik, so kita tak boleh nak ambil arus tu ataupun tenaga tu. So kita terpaksa convertkan tenaga tu kepada tenaga mekanikal yang menggunakan ataupun yang namanya motor lah, untuk kita nak pindahkan ataupun kita nak gerakkan sesuatu kerja-kerja yang nak digunakan lah. Okey, jenis-jenis motor iaitu terdapat motor DC, motor AC satu fasa, motor AC 3 fasa, motor AC dan DC. Okey, kalau yang motor DC ni selalunya yang menggunakan bekalan DC lah. Sebab dia punya design ataupun binaan motor tu mampu tahan daripada DC punya bekalan. Okey. Manakala yang untuk motor AC satu fasa, bermaksud dekat sini dia hanya menggunakan bekalan satu fasa iaitu 230 volt sahaja. Sebab binaan juga dan dia punya design memang hanya dibuat untuk bekalan satu fasa saja. Maknanya 230 lah, live dengan neutral saja. Manakala motor 3 fasa pula, dia menggunakan bekalan 3 fasa iaitu 400 lah. Bila pakai 400 ni maknanya dia akan ada U1, U2, V1, V2, W1, W2. Berbanding dengan motor AC tadi, dia cuma ada terminal saja dengan starting ataupun running. Itu kebiasaan lah pada motor AC satu fasa. Ya. Slide tidak bergerak tuan. Oh, tak juga. Sorry. Jenis-jenis motor. Belum lagi setakat ni. Belum bergerak slide-nya. Sekejap kenapa dia tak patah? Satu. Okey, ini Alik. Okey. Okey. Oh, maknanya saya kena minimize dulu sebab apa pula sebelum ni okey je. Okey, so kita tengok kat situ, maknanya jenis-jenis motor yang saya cerita tadi lah, yang mana motor 3 fasa tadi, maknanya kita akan bagi bekalan 400 lah pada motor berkenaan. Okey, manakala motor AC dan DC, bermaksud motor tu telah didesainkan di mana bekalan AC boleh guna dan bekalan DC pun boleh guna. Itu yang universal lah, yang selalu dia panggil lah. Yang paling mudah kita pakai. Okey, Okey, so daripada situ inilah salah satu motor ataupun macam mana kita nak hasilkan pergerakan motor yang pertama sekali lah. Yang mana yang kata macam cikgu pun memang pernah belajar, memang inilah konsep yang pertama sekali lah. So di mana kita akan, contohnya dekat sini kita ada magnet kekal lah. Okey, untuk kita nak mempusingkan atau nak mengarahkan dia punya rotor di dalam tengah-tengah ni. Ini bahagian rotor lah. Ini bahagian stator. Okey, yang bahagian belakang ni adalah commutator ataupun dengan brush carbon lah. Di mana kita kena bagikan bekalan lah. Baru kita boleh, ya. Mak Encik tak gerak lagi cik. Masa slide tadi. Saya katakan tutup balik lah.
Baru nampak gambar ni. Kenapa? Sekejap, kenapa dia tak boleh link lah? Okay, tak apalah. Kalau macam tu tak apa. Saya cuba yang ni lah. Mana cara Cuba tutup lepas tu buka. saya dah saya cuba tutup balik boleh ke? Okey, kita tutup balik. Saya cuba buka file dia balik. Buka lepas tu terus buat besar tu kan. Baru present. Okey. Saya kalau macam tu saya kena share screen kot. Boleh ke? Okay, so yang tadi ni lah konsep yang pertama sekali. Okay ke? Okey deh. Okay, so kat sini lah yang pertama sekali di mana setiap motor kalau yang binaan dia mesti kena ada dia punya. Okay, so kita kena ada benda ni lah. So yang ni kena ada lah magnet yang pertama ni. Okey, bahagian magnet ni kita kena ada. Apa tu? Kita kena ada bahagian rotor. Ni bahagian rotor kat tengah ni. Okey, untuk dia nak bergerak lah. Di mana kita akan sambung dengan dia punya shaft lah. Okey. So yang belakang ni adalah dia punya commutator. Yang ni commutator. Di mana kita nak pilihkan dia punya, nak alihkan dia punya bekalan lah. Okey, yang ni brush carbon. So yang ni adalah sumber daripada positif ataupun negatif. Ataupun daripada wire live dengan wire neutral lah. Okay. So dekat situlah dia punya bila kita dah bagi bekalan. So secara tindak balas dia akan mempesongkan dia punya arahan dalam ni lah. Untuk kita punya rotor bergerak. Okay boleh Ini adalah basic yang perkenalan pada motor lah. Boleh Kan dah dapat. Okey, boleh. Okey, tak sebab saya tak, kalau ada apa nak tanya dulu ke, kita boleh kongsi dulu, tak ada masalah. Sebab saya nak speed sikit masa sebab saya punya target tu kalau boleh tengah hari ni saya nak clearkan semua kelas teori lah. Okey, so yang ni adalah untuk lebih efficient ataupun lebih cekap ataupun lebih lagi kita nak dapatkan torque. So kita punya binaan dalam ni lagi banyaklah kita punya winding dia. Bila lagi banyak winding, so kita dapat pemotongan urat daya tu lebih cepat lah untuk dia bergerak. Okay, so bila ada urat daya, macam ni lah contoh yang urat daya yang terhasil bila kita bagi bekalan pada stator lah. Ini bahagian stator. Okay. Mana dekat sini yang pertama yang dalam tengah ni adalah dia punya armatur. Ini adalah bahagian gap antara kita punya stator dengan rotor kita. Okey, ini winding. Okey, yang bahagian ni adalah bahagian pull lah.
Okey, bila kita ada macam ni, maknanya kita punya kekuatan tak cukup kuat lah berbanding dengan sebelah ni. Kalau macam ni, kita punya lagi banyak kita punya kok ataupun dia punya aliran pemotongan urat daya ni ataupun lagi cekap, itu sebab kita punya winding lebih banyak. So hasil yang terhasil di GE dia lebih magnetik dia lebih kuat lagi lah untuk mempesongkan rotor yang ada tengah-tengah ni. Okey, cikgu. Okey. So dia punya ni adalah armatur ataupun core yang kita akan guna. So dekat sini dia akan pakai yang bersirip lah. So armature elimination satu-satu ataupun kepingan-kepingan lah. Sebenarnya itu sebab tajuk ni sebenarnya dia ada calculation dan dia ada kiraan dia lah. Ya, itu sebab bila saya tengok tajuk ni memang yalah, kalau kita nak cerita detail memang tak cukup lah masa yang dibagi selama ni untuk nak coverkan semua. Okey, yang ni bila kita dah masukkan dia punya armature elimination akan menjadikan satu set di mana kita ada batang shaft. Okey, so ada batang shaft, ada coil winding. Okey, ni adalah winding lah di mana kita akan masuk dekat dia punya coke ni. So yang bahagian luar ni adalah dia punya armature core assembly dan belakang ni adalah commutator di mana bahagian yang berhubung dengan brush carbon. Okey. So dia punya bahan binaan dia akan jadi macam ni lah. Kalau kita tengok dia punya setiap laluan ni, ini adalah dia punya bahagian core dia. Ini adalah dia punya winding dia. Macam yang saya tunjuk ni adalah dia menggunakan winding bar. Okey, maknanya yang kalau selalu pakai dawai winding. Kalau yang jenis ni dia pakai bar untuk kita nak bagi nampak dia clear lah. Okey, setiap winding bar ni ataupun dawai winding yang kita lilit, dia kena tag pada commutator. Okey. Masa dekat sinilah barulah kita akan ada urat daya ataupun daripada bekalan daripada brush carbon akan potong daripada brush commutator ni lah. Okey, yang seterusnya iaitu motor AC satu pasang yang mana yang kita tengok dia banyak juga. Yang salah satunya daripada motor arohan satu fasa. Okey, motor kutub telau, motor hidup kapasitor putaran arohan, motor hidup kapasitor putaran kapasitor. Ini adalah yang kebiasaan motor satu fasa yang digunakan lah. Okey, tapi kebiasaan yang banyak adalah dua pada bawah ni sajalah. Okey, ni. Okey. Yang ni yang kebiasaan yang kita gunalah. Di mana yang ada kapasitor sebab dia lebih efisien di mana untuk kegunaan harian kita lah. Okay. So motor arohan satu fasa di mana motor satu fasa ni dia akan menggunakan bekalan 230 dan motor yang satu fasa ni kebiasaannya yang bersaiz kecil saja dan kerja-kerja untuk selenggaraan dia pun amat mudah dan senang kita buat dia punya selenggara. Okey, lazimnya motor ni dia punya kuasa kuda sampai 8 kilowatt. Okey, dia punya kuasa yang dihadkan lah untuk motor satu fasa. Okey, motor satu fasa juga terbahagi kepada dua iaitu jenis motor commutator, penukar tetik dan motor arohan. Okey, cikgu boleh tuan? Boleh. Okey. Boleh. Okey, so dekat sini kalau di mana saya dapat uruskan, jelaskan motor commutator penukar tetik mempunyai kilas yang tinggi pada kelajuan yang rendah. Bermaksudnya mempunyai kilas yang tinggi ni adalah dia punya segi torque dia. Maknanya dia boleh bawa dengan kuat tapi dia punya kelajuan dia rendah. Dia slow dia boleh jalan, tak ada masalah. Itu sebab dia nak kilas. Maknanya kilas ni bergantung pada torque lah.
maknanya kekuatan dia. Dia kuat tapi dia slow bergerak. Itu yang dinamakan commutator punya motor. Dan kelajuan motor ini pula boleh ditambah dengan menggunakan beban tetap yang boleh kelajuan motor ini boleh ditambah dengan mengurangkan beban tetapi ia boleh membahayakan. Sebab apa? Dekat sini tambahan ni adalah dari segi dia punya design ataupun dia punya binaan motor berkenaan lah. Itu sebab kebiasaan yang kita akan buat dalam binaan motor ni, dia ada jenis-jenis motor yang sesuai yang kita guna. Itu sebab masa kita nak pilih motor ni, kita tak boleh ambil motor yang kita nampak dia berpusing saja, tak boleh. Sebenarnya kita kena dapat dia punya maklumat motor berkenaan apa yang kita nak buat dan apa kerja yang kita nak buat. Baru kita boleh kenalkan motor tu apa yang sesuai. Okey, untuk motor tolakan terbahagi pada 3 jenis, iaitu motor tolakan, motor permulaan aruhan tolakan, motor aruhan tolakan. Okey, yang ketiga motor belitan medan siri arus ulang-alik ataupun motor universal. Ini adalah jenis-jenis motor tolakan lah. Okey, motor tolakan kebiasaannya kadar kuasanya hanya 4 kilowatt sahaja. Dan statornya dibelitkan dengan satu belitan satu fasa yang disambung terus pada bekalan masuk. Yang ni maknanya katakan starter motor ni belitan satu masuk, maknanya kita terus tap pada bekalan. Itu saya kalau cikgu kata awal lagi kata nak tekan pada single phase, saya bolehlah buatkan dia punya video yang single phase tu, tapi apa yang saya dapat info ke 3 phase tu yang saya tak boleh nak, kita dah setting masa lah dengan apa yang cikgu nak ni. Minta maaf banyak-banyaklah pada semua. Okey, dan seterusnya rotor motor ini adalah seakan-akannya sama dengan angkir yang sentiasa berlitar pintas. Okey, ini adalah binaan motor tolakan dalaman dia. Okey, dekat sini adalah cara kendalian pada motor tolakan tadi. Okey, di mana bekalan kena dibekalkan pada motor belitan stator akan menjadi seperti belitan prima pada pengubah kerana ia menghasilkan arus aruhan pada rotor secara aruhan saling. Okey, dan seterusnya oleh kerana komutator belitan pintas, maka arus aruhan yang terhasil dan begitu kuat akan menghasilkan urat daya di rotor. Okey, macam dekat sini okey. So dekat sini kalau kita tengok yang gambar tadi, maknanya kita ada dia punya kok dia, bahagian kok. Okey, so dekat sini kita ada winding lah. Okey, sorry. Minta maaf, saya terpaksa lukis kat tempat lain. Okey, so ini ada dia punya rotor. Okey, mana kita akan masuk wire live dengan wire neutral. So masa kita masuk ni pada winding ataupun dekat kita punya gelung. Okey, bila bekalan kita ada dekat kita punya gelung winding kita dekat sini lah. So kita ada gelung dia. Okey, so kita akan bagi masuk bekalan lah. Okey, secara bila kita dah ada tindak balas, urat daya akan terhasil lah dekat sini semua ni. Okey, bila dia terhasil, secara automatiknya dia akan menolak dia punya rotor. Itu sebab bila kita ada winding lebih banyak ataupun belitan lebih banyak pada stator. Okey, so dekat sini lah yang saya ceritakan ni, stator ni lah. Okey, bila belitan kita buat lebih banyak ataupun kuantiti yang banyak, so kita punya pusingan rotor akan lebih kuat ataupun lebih laju lagi lah. Okey, sekiranya pada masa itu bros karbon berada pada sudut tegak
ataupun mengufuk. Okey, yang berkata Bruce carbon ni dekat sini lah. Sebab kalau nak ikutkan wire live dengan neutral, kita tak boleh masuk terus direct. Kita kena pasang satu lagi iaitu carbon brush. So macam ni lah. Okay. So yang ni wire live, ini dia punya carbon brush, ini dia punya commutator, ni brush. Okay, ni wire neutral. Okay, so masa sinilah akan memberi bekalan pada commutator lah. Commutator ni yang akan masukkan dia punya dalam winding ni. Okay. So bila dah ada dalam winding, satu pergerakan ataupun urat daya akan terhasil lah untuk menolak rotor untuk berpusing. Okay. Dengan medan stator maka motor tidak akan dengan medan stator maka motor tidak akan berputar kerana tiada berlaku pemotongan urat daya pada pengalih seterusnya. Tiada urat daya yang terhasil di rotor untuk bertindak balas dengan medan stator. Okey, itu sebab benda ni bila kita nak tengok dia kena bagi bekalan ataupun kita injekkan bekalan pada kita punya winding, baru kita dapat pusingkan dia punya sistem dia lah. Okey, oleh itu Bruce carbon perlu diletakkan di antara mengufuk dan menegak supaya berlaku tolakan urat daya di rotor dan urat daya stator. Ini kalau saya nak tunjuk memang binaan tu, kalau kita tengok selalunya carbon brush kita ni pun dia ada panjang dia. Okey, macam tu. So di belakang ni dia adalah kita wirekan dia. Okey. Okey, selalu macam tu. Selalu dia melengkung sikit lah keadaan dia. Sebab apa dia nak dudukkan dia punya dekat dia punya commutator. Okey, kat sini kita putar-putarkan lah. Yang dekat putar-putar ni yang kena pergi ke dia punya dawai winding. Yang ni dawai winding lain. Okey. So setiap kali ada winding ni, maknanya kita punya pusingan tu lagi cantik lah. Okey, lagi banyak, lagi kuat dia punya torque dia. Okey, seterusnya motor akan terus berputar hasil daripada tindak balas yang berlaku lah. Sebabnya bila kita dah ada bagi bekalan dan bekalan dah masuk daripada wire live dengan wire neutral. Okey, untuk motor satu fasa lah. Okey, untuk menyokong arahan putaran, Bruce carbon hendaklah diletak berlawanan dengan keadaan asalnya. Okey, itu kalau kita nak buat songsangkan dia punya keadaan. Saya tanya. Ya. Untuk menyosangkan tanpa kita nak tukar Bruce carbon tu, maknanya kita kena tukar macam tu kan? Betul. Motor ni motor single phase kan? Ya, ya. Dan kita ada belajar fork reverse juga untuk Udita tu nanti. Ya. So wiring kita macam kena adjust sikit Okey. Itu sebab okey, kalau tajuk menyonsangkan kepada motor satu fasa, dia ada macam ni. 1, 2, 3. Itu sebab cikgu kalau boleh cikgu kena tengok model cikgu punya motor. Sebab motor ini saya anggapkan motor saya ni. Okey. Kalau dia punya motor ni, kalau dia macam ni punya link ataupun dia punya connection. Okey. Macam tu. Okey. Macam tu. Dia akan bagi jadikan sorry. Dia akan jadi forward. Bila kita nak ubahkan kedudukan, dia akan minta kita pindahkan dia punya coupling ni. Itu sebab bila kalau jadi macam ni, setengah motor kita tak bagikan dia punya coupling ni pasang. Sebab ada masa cikgu nak jadikan dia forward, ada masa cikgu nak jadikan dia reverse, betul? Cik Mat Nizam? Ya. Itu sebab kalau kita tengok kat sini, bila kita nak ada dua keadaan pergerakan, kita kena buang dia punya coupling dalam ni. Kebiasaannya kita cuma ambil satu arah saja forward. So kita dah pasang coupling lah. Ni dia punya coupling ataupun dia punya link. Saya cuba tengok ada gambar tak yang saya punya.
Sekejap saya nak tunjuk yang single phase punya sekejap Ni saya terpaksa tutup Okey. Okey cikgu, yang ni cikgu. Cik Muhammad Nizam. Ya. Okey, so dekat sini kalau cikgu tengok yang saya tunjuk ni. Okey, so dekat sini kita ada dia punya masukan dia. Okey, sebenarnya dekat sini connection ni, setiap motor ni dia ada connection dia sendiri dia. Kalau kita nak forward, kita kena patahkan dia punya link dia ni. Kalau kita nak reverse, kita kena bukakan dia punya, pusingkan reverse dia belah ni. Macam mana tu? Ini maknanya contoh dia katakan cikgu nak reverse. Bila cikgu nak reverse, cikgu kena angkatkan link ni ni macam ni dia jadi forward. Okey, bila kita nak reverse, link yang ada ni kena pindah ke sebelah sini pula. Yang cikgu nampak Z1 ni tu. Okey. Okey, kalau cikgu tengok Z1 ni dia nampak ke sini kan, arah ke sini, yang mana wire coklat ni pergi ke U1 bawah ni. Ni ada U1. Saya cuba tengok gambar yang lain yang clear lagi, ada tak? Sekejap. Okey, okey nampak. Okey cikgu. Okey, cikgu nampak dekat sini connection ni, yang plate yang dekat A ni yang ada warna hitam ni. So dekat sini makna bekalan cikgu masuk daripada sini, live dengan neutral. Dekat U1 dengan U2 ni. Okey nampak. Okey, bila cikgu jadi macam ni, kita ada link macam ni, bermaksud dia jadi forward saja. Sebab kita dah ambil dia punya simbol yang ni. Cikgu tengok dekat atas gambar yang hitam ni, connection ni dia memang bagi untuk forward saja. Itu sebab kalau cikgu nak buat motor forward, reverse apa semua, cikgu kena tengok spek motor tu dulu. Baru boleh kita nak buat jadi forward ke nak jadi reverse. Sebab kalau cikgu beli motor yang macam ni, cikgu terpaksa ubah pula benda ni dekat bawah. Baru dia boleh pindahkan urat daya tadi tu. Kalau cikgu nak reversekan pula, contoh yang nak reverse cikgu masuk juga bekalan dekat bawah ni, tapi plate yang ada dekat sini ni, yang U2 ni kena pergi ke Z1 yang tak ada skru, yang tak ada apa-apa ni. Okey, apa tu pula yang U1 ni pergi pula duduk dekat Z nombor 2 ni. Baru dia boleh jadi reverse. Contoh Contoh cikgu. Tamatan biru tu ikut pergi ke Z1. Ya. Dan tamatan coklat pergi ke Z2. Ya. Okey. Apa jadi sekiranya kita terbalikkan tamatan? Terbalikkan tamatan macam mana? Contoh cikgu nak terbalik. Okey, bila cikgu nak terbalik, maknanya Z1 ni yang coklat ni. Oh, tak boleh. Tak boleh sebab dia sekarang ni, itu sebab saya kata motor yang single phase ni, dia incoming dia daripada belakang ni, U1 U2 ni cikgu. Kalau U1 ni adalah masukan dia. Yang nombor 2 ni adalah nombor 2 urutan dia. Maknanya wire neutral lah. Yang nombor 1 ni, U1 ni adalah wire live dia. Maknanya cik, Ya. kan kita kan forward reverse tu nanti ada 4 lah kabel kan. Satu untuk forward, satu untuk reverse kan. So kita tak boleh pasang serentak Tak boleh. Itu tak cikgu, kalau cikgu nak motor yang boleh pergi forward dengan reverse. Kena 3 phase lah. Kena motor 3 phase lah. Dah cikgu. Ada motor single phase ni ada. Tapi cikgu kena ambil design yang tak ada connection macam ni. Ni ada berapa kaki kat situ? 6 Yang ni ada 5 kaki cikgu.
Kalau yang ada 6 kaki boleh cikgu buat. Itu Kena cari sebab yang- macam ya cikgu. Kena cari yang 5 kaki tapi tak ada yang connect macam ni maksudnya. Ya betul. Sebab dia bekalan ni dia berpindahnya pusingan ni pada Z1 ni tadi. Yang Z1 ni yang cikgu tengok dekat gambar ni adalah untuk reverse. Tapi Z1 yang sebelah yang ada chocolate cable ni adalah jadi forward. Ya, yang ni saya faham. Saya soalan saya tadi nak tanya nak masuk serentak tu. Tak boleh lah ya? Tak boleh. Itu sebab kalau cikgu nak masuk serentak, sebabnya supply yang datang kat sini dah duduk live dengan neutral cikgu. Kena Dekat U1 dengan U2 tapi tu. untuk motor ni lah, kalau kata kena cari, nanti boleh bagi suggestion tak motor tu, nak cari motor tu lah, senang sikit, tak payah nak alih-alih kan. Boleh? Okey, jadi boleh. bila kita test tu Kalau nampak lah, kebiasaannya cikgu, kita pakai motor universal lah. Aku tak jumpa tu, nanti tanya siapa yang motor tu. Sebabnya dia kena ubah design dia tu. Design winding dia tu. Sebab dia akan baca wire live tu pergi ke siapa. Kalau macam sini, contoh yang gambar yang saya tunjuk ni, wire live ni kita hantar pada Z1 yang melalui ke sebelah, saya anggap belah kiri lah. Manakala pula nanti punya reverse pula, dia akan pergi ke Z2. Wire komputer pergi kat Z1. Yelah, sebab dari segi penggunaan, bila kena ubah pula wiring macam tak praktikal pula lah. Betul. Macam macam kan bila kita dah buat wiring siap-siap dah kat sistem, kita nak pergi ubah pula. Yalah. Macam tak logik lah. Sebab ada macam tangga skeleton, ada naik ada turun. Betul. Itu sebab cikgu, kita banyakkan kalau nak forward dengan reverse ni cikgu, kita banyakkan kita buat satu coupling ataupun kita buat gigi gear yang lain. Dia tetap jalan forward, tapi kita ubah dia punya gigi gear dia kepada reverse. Satu tambahan lah pula. Ada coupling lain lah. Ataupun kalau ni kita beli motor yang memang ada masukan kiri dan kanan. Nanti sikit bagi cadangan motor tadi InsyaAllah. Nanti saya cuba dapatkan balik. Okay. Tapi kalau yang ni memang tak boleh lah. Sebab apa, coupling dia memang connect benda macam ni. Baru satu sesi saja yang boleh buat. Satu keadaan saja. Stop balik. Masuk balik. Okay. So inilah dia punya binaan dalaman dia lah yang saya cakap tadi tu. Okay. So dekat sini kalau kita tengok, so ini adalah dia punya bekalan masuk, iaitu live ataupun neutral lah. Bila kita masuk, ni bilitan stator yang akan duduk dia dekat tepi dia punya rotor ni lah. Okay. So yang ni dia ada brush carbon. Yang ni adalah dia punya rotor dia. Okay. Itu sebab kalau macam dekat sini dia ada lab untuk motor ni. Untuk kita tengok cara pemasangan satu persatu dia punya bentuk lah. Untuk baru kita nampak dia punya bila ada siri, ada selari, ada combine, ada punya belitan tu. Okay. Dan yang kedua, motor pembelaan arahan tolakan. Contohnya kebiasaannya yang kita binaan adalah sama seperti motor tolakan yang tadi, dan bezanya adalah pada bahagian rotor, iaitu dipasang dengan pengalih yang belita pintas melalui brush carbon. Okey, tujuan pengalih belita pintas adalah untuk mendapat kelajuan yang malar sama ada beban ataupun tidak. Ia juga dapat mengurangkan penggunaan brush carbon. Maknanya dari segi pemotongan brush carbon tu tak banyak mengakis lah daripada segi teknikal dia. Okey, kendalian yang kita tengok pada motor berkenaan iaitu
Yang pertama, motor ini adalah lebih kurang sama dengan motor tolakan. Ketika motor ini dihidupkan, ia berfungsi sebagai motor tolakan. Selepas daya kilat permulaan yang tinggi, kira-kira 70% daripada kelajuan beban penuh, brus karbon akan diangkat daripada penukar tertib dengan cara mekanisme emparan. Okey, ini pakai switch empar di mana bila kita dah cukup kelajuan yang pada motor berkenaan, secara automatik dia akan terbuka. Ada yang satu lagi jenis motor, dia akan kekal sentiasa bergerak dekat dia punya karbon. Tapi dia hanya ambil hadapan saja bekalan. Ini kalau yang menggunakan switch empar. Okey, ini telah menyebabkan lintas pintas pada rotor telah terbuka. Okey, motor ini juga boleh dihidupkan dengan sambungan terus daripada bekalan ataupun pemula rintangan yang dipasang sesiri dengannya. Okey, ini contohnya bila kita dah ada, kita masukkan bekalan. Bekalan dah kita masuk, mana motor ataupun rotor dah bergerak. Okey, bila motor ni dah bergerak sampai tahap 70%, okey, secara automatik switch empar ni akan tolak brus karbon ni untuk jangan menghampiri dia punya rotor ni ataupun dekat commutator tu lah. So dia akan jalan macam biasalah menggunakan tenaga yang pada bulatan stator. Itu konsep motor pemula aruhan tolakan. Okey, yang seterusnya motor aruhan tolakan. Binaan motor ini adalah sama dengan motor tolakan. Beza cuma brus karbon diangkat. Oh sorry, ini yang sama juga ni. Ya, sorry. Okey. Okey, maaf. Okey, yang B punya motor aruhan tolakan di mana brus karbon tidak diangkat daripada commutator walaupun telah mencapai kelajuan disegerakan. Maknanya dekat sini lagi satu kaedah pula ataupun dari segi satu lagi design di mana brus karbon ni masih duduk dekat tempat yang sama, tak diangkat lah, dia tak ada switch empar. Maknanya dia sentiasa duduk dekat commutator. Okey, motor ini adalah lebih baik sewaktu permulaan dengan kelajuan yang tetap, sama ada berbeban ataupun tidak. Okey, motor ni dianggap baik kerana kelajuannya hampir mencapai kelajuan segerakan. Okey. Motor ini adalah pembaharuan bagi motor permulaan arus tolakan. Ia diduduk secara terus kepada bekalan masuk ataupun pemula rintangan yang dipasang sesiri dengannya. Untuk menukar arah putaran motor ialah dengan mengubah kedudukan brus karbon atau menggunakan belitan stator bertap. Okey, so bertap macam ni lah. Kalau kita tengok, bila kita masukkan bekalan pada stator, okey, bila stator dah ada bekalan, so secara automatiknya dekat sini kita akan dapat pada brus karbon akan dia sentiasa duduk pada dekat dia punya commutator, dia punya pusingan lah. Walaupun dia punya tu dah mencapai 70% pun kelajuan pun dia tetap duduk sampai kita stop lah. Berbanding motor yang tadi, kita dia akan terbuka dia punya brus karbon ni. Kalau yang jenis motor tolakan, dia akan duduk kekal sampai kita off bekalan lah. Yang ketiga, iaitu berkenaan motor belitan medan siri, iaitu ulang-alik ataupun motor universal. Okey, motor ini dikenali juga sebagai motor universal. Jika bekalan disongsangkan, maka arah putaran motor tetap sama. Okey, kelajuan motor ini akan bertambah apabila beban dikurangkan. Okey, motor ini tidak boleh diputar tanpa beban kerana dikotori apabila kelajuan makin bertambah, belitan akan terbakar. Maknanya konsep motor ni dia kena ada beban yang dia kena kontrol lah, baru dia boleh jaga dia punya sistem motor dia. Okey, seterusnya
Motor ini juga dikenali juga sebagai motor universal. Jika bekalan masuk disusangkan, maka arah putaran motor tetap sama. Kelajuan motor ini akan bertambah apabila bebannya dikurangkan. Okey, motor ini tidak boleh diputar tanpa beban kerana dikhuatiri berlakunya kelajuan makin bertambah, bilitan akan terbakar. Okey, so contoh yang ni ya. So kalau kita tengok dekat sini, motor bilitan medan siri arus ulang alik, kita ada dia punya bilitan medan siri dia. Okey, mana dia melalukan satu beban ataupun rintangan dia, baru dia masuk ke dalam sistem motor. Manakala yang satu lagi, dia ada kiri dan kanan dia punya bilitan medan. Satu untuk bilitan medan untuk wire live dia. Okey, yang satu lagi adalah bilitan untuk wire neutral dia. Okey. So dekat sini dia ada brush carbon lah. Dan yang motor seterusnya iaitu motor arahan, di mana motor arahan terdiri daripada stator berbelit dengan belitan satu fasa. Okey, motor rotor pada motor ini mempunyai bar-bar pengalih yang berlitar pintas secara pateri di kedua-dua hujung dan dikenali sebagai sangka tupai. Yang ni motor arahan ni single phase pun ada, three phase pun ada. Okey. Dia punya konsep design dia lah. Okay. Kendalian dia, cara kita kontrol iaitu apabila bekalan satu fasa diberikan, maka akan wujud medan magnet berputar di belitan stator. Itu memang biasalah semua benda kalau kita bagi bekalan, selalunya kita akan bagi pada stator lah. Oleh kerana daya kilas tidak wujud, maka rotor tidak dapat digerakkan. Untuk menggerakkan rotor, maka satu belitan tambahan hendaklah disambung selari dengan belitan stator ataupun yang bahagian utama dia. Okey. Dan seterusnya dengan adanya belitan ini, ia akan menghasilkan fasa yang berlainan dan menghasilkan medan magnet berputar di stator. Ini adalah konsep untuk motor berkenaan lah. Okey, Okey, Cik. Okey. Sebab yang ni banyakkan dia punya teori lah cikgu, sebab nak detail lagi, banyakkan dia punya maklumat banyak lagi cikgu. Okey, so dia punya kendalian dia juga. So di mana putaran medan magnet ini akan menghasil kilas bagi pergerakan rotor, dan medan magnet ni di stator dan rotor akan saling bertindak balas. Sama ada menarik bagi kutub yang berlainan dan menolak bagi kutub yang sama, seterusnya akan memutarkan rotor. Okey. Motor arahan terdiri daripada beberapa jenis seperti, kita ada 4 jenis motor yang jenis motor arahan. Yang pertama sekali motor arahan fasa belah. Okey. Yang kedua motor arahan jenis kapasitor. Dan yang ketiga motor arahan kutub telau fasa segerakan. Ini adalah untuk kategori motor arahan pula. Okey, apa yang saya dapat terangkan di sini iaitu motor arahan fasa belah, di mana motor ni berfungsi dengan adanya bantuan belitan tambahan atau belitan pemula yang dipasang selari dengan belitan utama. Yang tu yang sistem ataupun pemasangan pada motor arahan fasa belah. Okey, bilangan belitan tambahan ataupun belitan utama adalah hampir sama, tetapi diameter belitan pemula adalah lebih kecil sedikit daripada belitan utama. Itu sebab kalau kita nak tengok motor ni kebanyakan dekat lab ada berbagai-bagai jenis lah. Itu sebab bila kita ada belitan ni ataupun ada buat dia punya pemasangan, kita nampak dia punya beza, dia punya kecekapan ataupun torque dia berbeza. Dan dia punya cara kontrol dia pun berbeza untuk motor yang single phase ni lah. Okey. Sorry. Litar ini juga ditambah dengan cok ataupun rintangan bertujuan untuk menambah rintangan litar.
Okey, oleh itu arus mengalir IP dikatakan sefasa dengan voltan bekalan. Manakala arus belitan utama IU jauh lebih terpisah jauh daripada voltan sefasa. Okey, yang ni secara umumnya terdapat perbezaan kedua-dua fasa sebanyak 30%. Oleh itu, motor ini disebut motor fasa pisah ataupun belah kerana wujudnya fasa arus yang terbelah dua. Okey, dekat sini kalau kita tengok, saya ada bagi dia punya guide ataupun dia punya gambar raja vektor dia, di mana apa yang kita akan lalui ataupun voltage ataupun M yang akan lalui. Okey, yang kedua, yang seterusnya, belitan pemula ataupun tambahan hanya digunakan semasa permulaan sahaja kerana ia akan terbakar jika diguna berterusan. Okey, itu adalah belitan pemula. Itu sebab kebanyakan motor ada starting, ada running. Supaya dia nak kontrol dia punya binaan winding dia. Okey. Dan penggunaan belitan ini akan terputus apabila mencapai kelajuan 75 ataupun 80% dengan menggunakan mekanisme empar. Maknanya dia pakai Swiss empar juga macam mana sistem motor yang tadi ya. Okey. Dan seterusnya juga, apabila kelajuan mencapai tahap tersebut, ia akan berputar dengan bantuan belitan utama. Kalau kita tengok dari segi teori ataupun dari segi amali dia, memang kita nampaklah perbezaan dia. Tapi itulah saya kata yang tadi, di mana penerangan tu, kalau kata nak yang ke situ, saya bolehlah buat yang tajuk tu. Tapi dah saya prepare yang untuk 3 phase lah sebenarnya ni. Okey, itu sebab yang ni adalah untuk segi maklumat je lah yang saya boleh sampaikan. Minta maaf banyak-banyak cikgu semua Okey, tak apa. Tak apa Encik, okey je. Sebab yang saya bagi ni adalah dia punya, saya ambil yang rumusan je lah. Saya tak ada lah nak tekan lagi dia punya point yang lebih rapat lagi ataupun yang detail yang panjang-panjang saya tak ambil lah. So saya cerita yang mana yang berkenaan dengan dia saja. Okey. Dan itulah, kalau ada apa-apa persoalan cikgu, ke boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Cikgu minta maaf cikgu. Yang pertama saya nak tanya juga, kita punya stok macam mana cikgu? Rehat ke macam mana? Saya tak ada ada info tak itu berkenaan rehat dia macam mana cikgu? Biasa pukul 10 nanti rehat lah. 20 minit. Okey. Apa tu? Pukul 10? Nak take 5 boleh macam tu lah. 10 nanti tengah hari. Nanti 2.30 sambung balik. Okey, kalau macam tu cikgu bagi tahulah. Kalau saya nak stop bagi tahu lah. Takut saya je yang nak habiskan nak cepat, dia tak kena pula Okey, boleh. Okey, so saya boleh teruskan kot lah. Boleh. Okey, so seterusnya motor ini juga kita masuk yang point yang seterusnya. Okey, motor ini mempunyai ciri-ciri motor belitan medan pirau kerana ia berputar pada kelajuan yang agak malar pada semua tahap beban. Okey. Itu sebab kalau cikgu cerita awal dulu bolehlah saya kait dengan dia punya amali. Tapi yalah, bila cikgu bagi kata macam tu pula, saya pun tak adalah prepare amali yang berkenaan single phase banyak. Saya banyak prepare yang 3 phase yang banyak. Minta maaf lah semua Okey, Tak apa, ilmu baru, tak apa. Yalah macam cikgu mungkin ada yang dah benda ni dah lalui dah benda ni tajuk ni. Tapi yalah bagi yang lain mungkin permulaan bagi dia. Saya minta maaf lah semua. Tak apa cik, kita sama-sama belajar. Tak apa. Minta maaf. Banyak ilmu. Okey. Sebab dari segi yalah, macam apa cikgu, saya nak cerita bagi teori ni, dia nak kait, dia kena buat amali baru dia nampak real dia. Sebab bila kita sembang tadi ada utama, ada belitan kedua, ada tambahan, saya jadi macam bukan apa, kita nak ngajar jadi macam kita punya cikgu faham ke? Tak ke? Yang tu yang saya jadi macam ada sedikit yang kecewa sedikit lah.
Sebab kita kalau boleh nak cerita tu biarlah faham dua-dua belah pihak kan. Macam saya faham bagi yang macam cikgu yang baru, apa cikgu ni cerita. Benda tu yang saya pun jadi macam yalah, macam tak tercapai lah yang apa yang cikgu nak, yang tadi cikgu tadi kalau boleh nak single phase tu, jadi macam ada sedikit miss daripada communication ataupun maklumat yang saya dapat ni. Okay, kalau sepatutnya kalau macam tu saya boleh slide saya akan cerita dah dia punya cara pemasangan dia dekat slide ni, baru kita mudah faham. Okay, so saya minta maaf lah berkenaan dengan yang pertama ni, sebab yang cerita yang banyak yang saya tekankan ada yang jenis 3 phase nya. Itu yang single phase ni saya minta maaf lah terlebih dahulu semua. Okay, so saya boleh cerita yang dia punya maklumat berkenaan dengan dia punya bahan-bahan ataupun alat berkenaan saja dulu. Dia punya sistem kenalian saja. Okay, saya boleh teruskan Okay. Itulah, kalau ada persoalan ke cikgu bolehlah kongsi, jangan cikgu pun tak tanya, saya beranggapan cikgu faham lah. Tapi kalau tak faham pun bolehlah kita kongsi. Dekat dalam ramai-ramai ni pun ada yang cikgu-cikgu yang dah belajar benda ni. Tapi kebanyakan semua background cikgu semua electrical kan? Okay, so maknanya kalau tajuk motor DC ni, motor AC single phase ni, kalau ikutkan ialah masa cikgu belajar dulu pun detail betul. Banyak dia punya huraian-huraian yang detail lagi lah. Tapi itulah, pada hari ni saya dapat info yang apa yang cikgu nak tu tak dapat dilaksanakan lah. Sebab saya dah ke 3 fasa tadi. Okay, saya cubalah yang sedaya yang saya mampu. Okay, minta maaf Okay, dan seterusnya kita masuk slide balik yang 34. Okay, oleh itu motor ini amat sesuai untuk mesin yang melakukan kerja-kerja yang memerlukan kelajuan yang tetap seperti gergaji bulat, penyembur udara, pengilat logam dan pencanai. Itu adalah jenis-jenis motor yang sesuai lah atau yang digunakan. Okay. So ni adalah dia punya gambar rajah binaan motor, di mana motor arahan fasa belah ataupun fasa belah ataupun fasa pisah. Okay, so dekat sinilah yang mana berlitar utama yang kita buatkan dia punya winding dia. Okay, bila kita ada winding dia dekat pada kita punya bahagian stator. Okay, yang bahagian tengah ni adalah bahagian kita punya sangka tupai ataupun bahagian rotor dia lah. Motor ni, kalau motor aruhan ni dia dah menghampiri ataupun sama dengan motor aruhan 3 fasa. Yang ni cuma untuk 1 fasa. Okey, yang saya cerita tadi ni lah, kalau kebanyakan kalau nak tekan cerita yang tadi yang belakang tadi, patutnya benda ni yang kita nak tengok sebenarnya. Bagi saya lah rumusan yang apa yang cikgu minta tadi, patutnya benda ni dengan apa amali yang kena sediakan. Patutnya kaitan dengan benda ni lah. So apa yang saya nampak kat sini, kalau kita ada belitan utama, ada bahagian belitan tambahan, ada rintangan, ada switch empar. Ini bahagian rotor. Okey, so bila bahagian ni kita bagikan bekalan, okey, bila kita bagikan bekalan, so dia akan pakai switch untuk runningkan dulu. Bahagian sini je dulu. Okey. Bila dah cukup sampai tahap 70%, dia akan ambil oleh belitan utama. Tapi dalam masa ni juga, belitan utama ni pun ada juga bekalan dah masuk. Dah ada. Cuma dia tak kuat je lagi. Okey. Untuk dia nak bekerja pada rotor. Okey, yang ni yang saya kata vektor aruhan fasa pisah, yang di mana kita ada volt, ada dia punya arus. So sekarang ni voltage dah masuk, arus baru, IP baru nak bergerak kalau kita tengok yang tadi. So IP kat sini lah.
Okey, ni bahagian IP, ni bahagian arus utama. Kalau selalunya kalau saya panggil IP ni arus permulaan lah. Nah, mana yang permulaan, masa kita dah masuk arus permulaan ni kita dah menggerakkan lah dia punya bekalan dah masuk dalam dia punya belitan. Okey. Okey, ni dia punya gambar rajah gelombang arus IP dan IU bagi motor aruhan fasa pisah. Okey, itu sebab bila kita tengok IP tu dia dah mula bergerak dah. Berbanding dengan IU. Okey, yang motor yang kedua iaitu motor aruhan jenis kapasitor. Okey, di mana kapasitor yang kita gunakan kebanyakan motor yang banyak lah sekarang ni. Okey, yang pertama, daya kilang motor ini adalah sangat tinggi kerana sudut pisah antara arus belitan utama dan arus tambahan adalah kira-kira 80%. Okey, ini adalah kerana sifat kapasitor iaitu arus mendahului voltan. Itu sebab kalau kita belajar calculation civil, kita dah tahulah untuk kenapa kita kena nampak bila kita bagi bekalan pada kapasitor tu akan charge balik bekalan yang ada pada diri dia untuk masukkan pada motor tu untuk dia menggerakkan pemusingan rotor lebih cepat lagi. Okey, kalau kita masuk bekalan saja, itu kadang-kadang macam kita punya kipas siling kita lah. Kadang-kadang dia dah tak bergerak, diam je. Bila kita tolak baru dia nak hidup. Sebab apa? Kita kena buat satu macam magnet sementara ataupun gerakan untuk potong urat daya dia tadi, baru dia boleh berputar balik. Kadang-kadang tak boleh juga, dia nak juga kapasitor untuk masukkan dia punya ke dalam winding dia, baru dia boleh memusingkan kipas berkenaan. Nah, itu sistem kapasitor. Itu sebab kalau banyakkan motor satu fasa ni, kapasitor ni tak boleh dipisahkan lah, sama ada satu kapasitor ataupun dua kapasitor lah. Kalau ada dua kapasitor, kita tengok yang ni kita cerita pada satu kapasitor dulu lah. Okey, yang pertama dan seterusnya adalah kerana sifat kapasitor iaitu arus mendahului voltan. Maknanya arus yang pergi dulu, lepas tu baru disusuli oleh voltan. Okey, apabila pisahan ini semakin besar, maka pusingan medan magnet di stator semakin kuat dan daya kilas pada rotor semakin bertambah. Okey, kendalian dia berkenaan dengan tajuk tadi. Apabila motor diberi bekalan medan magnet, akan wujudnya belitan utama dan belitan tambahan pada berkapasitor. Okey, dan seterusnya hasil tindak balas medan magnet ini, belitan utama dan belitan tambahan akan menghasilkan gerak putaran bagi rotor. Okey, dan seterusnya apabila kelajuan mencapai 70-80, maka switch impak akan terbuka dengan proses mekanisme impak. Iaitu selalunya switch impak ni akan duduk dekat belakang pada motor. Itu sebab kalau nak tunjuk pun, saya rasa macam saya dah ada video dah kot. Saya cuba share video. Kalau kita tengok. Okey, cikgu. Okey, Cik. On a capacitor motor, you should first understand how a rotating magnetic field, or RMF, can be built with only one single phase. Untuk So motor let us single have a phase closer look at the stator. The stator consists of a hollow cylindrical core with a number of evenly spaced slots, which provide the space of the stator winding. To interrupt the path of the electric eddy currents, this core is made up of stacked laminations. So let's place a winding within the stator and connect this to AC power supply. What you see is an alternating magnetic field, but to give the motor a starting torque. Okey, cikgu. Boleh cikgu nampak tu Ada suara cikgu? Ada je. Ada. Okey.
Okey, so yang inilah contoh yang kita nak tengok kalau kita rujuk pada motor single phase tadi, yang induction tadi ataupun motor arahan. Find sense of rotation, we need a rotating magnetic field. So how do so? One possibility to get to a RMF is to create a second, so-called auxiliary winding, displaced by 90 degrees to the main winding. Furthermore, the current in this auxiliary winding is almost 90 degree out of phase. You get this phase shift by connecting a capacitor in serial. Now it's time to switch to another view for better understanding. Okey, inilah yang fungsi yang saya cakap tadi tu, yang kapasitor tadi tu. Mana dia akan masukkan dulu untuk proses nak menggerakkan motor berkenaan. Due to the capacitor, the magnetic flux of the auxiliary winding is perpendicular to the flux of the main winding. Adding these two flux together, you get the resulting magnetic flux. And yes, you get a rotating magnetic field. Because the main winding is about 2/3 of the total winding, the resulting RMF is elliptical. Here you see a RMF with 2 poles. Of course, you can build also a RMF with 4 or more poles. So let's have a look to the inside of the motor. As you learned, the RMF is built within the stator. The rotor, the moving part of the motor, consists of bars with end caps on each side. Therefore, you can name this motor also as squirrel cage motor. To enhance the magnetic field of the rotor and therefore the torque, the rotor bars are mounted within a pack of steel laminations. Sorry ada gangguan dia punya ni. As the stator magnetic field rotates, voltage is induced within the bars of the rotor. As the rotor bars are shorted at both ends, there is a closed path for the flow of current. This in turn produces an own magnetic field in the rotor bars, which opposes the magnetic field of the stator. The direction of the force as a result of the interaction between stator and rotor field can also be determined by the Lorentz law. Why slip? Torque can only be created when rotor current is induced. To say it in other words, the rotor always has a rotating speed minor to the RMF. This difference is called slip. As you see, the function of a single-phase induction motor is very similar to the function of a three-phase motor, so the characteristic curves are also similar. Several effects determine this curve, and you can mark distinctive points. The problem of this motor is its low starting torque. With a simple trick, you can provide a start boost, add another bigger capacitor in serial to the auxiliary winding. Due to overheating, this starting capacitor must be switched off at a certain speed by a centrifugal switch. Once the induction motor has reached its nominal range, it can maintain its normal speed quite well, even at varying load. That's because the torque curve is deep at the nominal point. Please watch also our video about three-phase induction motors. To change the sense of rotation of the motor, the current direction within the auxiliary winding must be reversed. If the manufacturer offers an AC motor with a 6-pin motor terminal board, you have it very easy to change the sense of rotation. Just replace the metal jumpers as indicated by the diagram. Okey tu. Itulah contoh yang saya cerita tadi tu. Okey, so kita tengok balik. Okey. Itu yang video yang tadi yang berkenaan dengan kapasitor tadi ya. So sampai 70-80 maka switch empar akan terbuka juga dengan proses mekanisme empar. Maksudnya bila cukup speed yang motor tu dah kita dapat kontrol secara automatik, dia akan buka lah dia punya laluan daripada gelung yang melalui kapasitor pergi ke untuk belitan stator tadi.
Okey, dengan ini bulletin tambahan akan terbuka dan seterusnya bulletin tambahan hanya digunakan semasa permulaan sahaja bagi mengelak ia terbakar. Okey, dan seterusnya ia digunakan menghasilkan sudut fasa yang berbeza di antara lita utama dan lita tambahan. Dan tambah perbezaan sudut fasa rotor tidak dapat digerakkan kerana motor satu fasa tidak dapat dihidup dengan sendiri. Okey, ini kapasitor yang dipasang siri dengan bulletin tambahan adalah jenis kering kerana ia mempunyai nilai kapasitor yang tinggi pada ukuran kecil serta harga yang murah. Ini adalah kapasitor yang kita selalu gunalah. Kalau yang kebiasaan yang cikgu selalu tengok, mesin macam apa dekat aircon pun ada, atau mesin kukur kelapa pun ada. Kapasitor yang duduk dekat atas tu. Itulah konsep yang kita gunalah. Okey. Kapasitor juga tahan untuk jangka masa yang pendek dan hanya diguna pada kenalian arus ulang-alik sahaja. Okey. Dan kebiasaannya voltan merentangi kapasitor adalah tinggi daripada voltan bekalan. Sebab apa? Dia akan simpan, lepas tu dia akan nyah cas balik semula. Sepertinya contoh kapasitor 275 dipasang pada bekalan 230 untuk ataupun 250. Maknanya dia akan up dia punya bekalan tadi. Okey, oleh itu motor ini biasa digunakan pada motor sistem penyejukan kegunaan biasa dengan perdagangan. Okey, yang selalu pakailah. Dan seterusnya motor aruhan jenis kapasitor terdiri daripada 3 jenis, iaitu yang pertama motor pemula kapasitor bergerak kapasitor, yang kedua motor pemula 2 kapasitor, yang ketiga motor pemula kapasitor pergerakan aruhan. So kita cuba tengok sikit dia punya maklumat apa yang ada pada A, B, C ya. Okey. Tapi kebiasaannya atau kebanyakan kalau menggunakan kapasitor ni dia akan satu motor yang memberi kuasa yang tinggi lah selalu dia. Okey. Kerana dia lebih cepat sebab bekalan dah ada daripada kapasitor untuk masuk pada winding untuk running. Okey. Motor ini sangat tinggi kerana sudut pisahan antara belitan utama dan belitan tambahan adalah tinggi, iaitu 80%. Okey, sudut pisahan ini wujud kerana sifat pemuat yang akan menyebabkan arus mendahului voltan. Okey, apabila sudut pisahan ini semakin besar, maka pusingan medan magnet semakin kuat dan kilas putaran akan bertambah. Itu sebab bila kita tengok, bila kita pasang motor kapasitor ni, dia bila kita on je, dekat kapasitor tu dah ada menyimpan cas dan cukup masa dia akan nyah cas balik dia punya voltage yang disimpan tu. Okey, bila dia keluarkan benda tu, itu sebab dia voltage dia akan naik sedikit daripada voltage yang kita bekalkan. Okey, pemuat akan dipasang sesiri dengan belitan tambahan. Pemuat yang dipasang biasanya adalah sejenis kering dan pemuat kertas. Itu adalah jenis-jenis yang kapasitor yang kita pakai lah. Okey. Dan seterusnya adalah kerana pemuat jenis ini mempunyai nilai pemuat yang tinggi pada ukuran dan harga yang murah. Sebab itulah banyak benda yang kita boleh beli dekat pasar ataupun dekat pembekal ataupun dekat supplier yang elektrikal lah, yang bila kita nak beli kena bawa contoh yang sama juga sebab pemuat ataupun kapasitor ni dia ada microfarad dia sendiri. Itu sebab kita tak boleh tukar pula dia punya microfarad dia. Okey. Pemuat ini juga tahan untuk jangka masa pendek dan hanya untuk kenalian bekalan AU saja. Sama jugalah macam tadi. Okey, oleh itu sebab itulah ia sesuai bagi pemula motor ini. Okey. Okey, dan seterusnya yang sama juga yang tadi. Mana yang pakai voltage yang tinggi juga, dan motornya biasa digunakan kerja yang memerlukan kilas permulaan yang tinggi, iaitu kira 30% daripada kilas motor. Ini adalah dia punya torque ataupun dia punya kerja yang dia nak buat tu. Itu sebab kita kena bantu menggunakan kapasitor lah. Okey, ianya biasa digunakan pada sistem penyejukan, kipas tali sawat dan perdagangan. Okey.
Itu sebab kalau kita tengok kalau motor motor kompresor, kebanyakan dia menggunakan kuasa yang tinggi untuk nak menggerakkan dia punya barang-barang mekanikal dia lah. Itu sebab dia kena pakai kapasitor. Kebiasaannya 2 kapasitor lah untuk kita nak kuatkan dia punya torque ataupun pergerakan dia. Baru boleh dia memusing dia punya barang mekanikal. Okay. Ni yang berlitan utama dan berlitan ni apabila bekalan diberikan kepada medan magnet akan wujud di berlitan utama dan berlitan tambahan pada stator. Okey, kelajuan dia pun sama juga 70% dan mempunyai mekanisme ampere. Okey, tambahan terbuka dan rotor akan bergerak dengan menggunakan litar utama saja. Ini bila dia dah bergerak dia akan tukar lah. Okey. Okey, so dekat sini kalau kita tengok bila kita ada motor pemula kapasitor, okey, kita akan masukkanlah dia punya bekalan dan dia akan melalui dia punya kapasitor dan berlitan tambahan dan switch ampere dulu. Okey, dalam masa yang sama berlitan utama ni pun ada bekalan dah. Okey, tapi cuma dia tak bekerja sepenuhnya sebab dia akan ambil oleh yang ada berkapasitor lah. Bila kapasitor ni dah cukup, dia akan masukkan bekalan dalam ni untuk menggerakkan rotor mencecah 70 hingga 80% pergerakan yang dia dah putar. Secara automatik mekanikal ataupun switch ampere akan terbuka dan digantikan pergerakan tu oleh berlitan utama. Itu sebab kalau kita tak ada bahagian depan ni, berlitan utama ni akan mudah, dia tak boleh bergerak, dia diam terus. Itu kebiasaan lah. Itu sebab apa-apa kalau ada motor kapasitor, kena cek dulu kapasitor. Kalau ada reja senggaraan ataupun kita nak repair, kita cek yang ni dululah. Sebab kebiasaannya kapasitor ni yang akan dia habis tahap ataupun dah dia punya jangka hayat dia dah tak cukup. Kapasitor yang ni, ya, kalau kita nak repair tu nanti kaki tak ada kisah kalau kita tukar, tu kena cek. Tak, macam ni. Kebiasaannya dekat situ dia ada positif, dekat body tu dia ada titik-titik putih-putih, benda putih. Pak segi tu? Pak segi tu kan. Yang tu kena tengok, jangan terbalik. Oh, okey. Satu. Yang kedua pula, cikgu kalau cikgu nak tukar, cikgu kena tengok dia punya microfarad dia sama ke tak. Okey. Yang ketiga, dia punya voltage dia. Dia dekat situ selalu dia akan bagi voltage, microfarad dia. Maknanya kapasitor ni dia ada positif negatif lah kan? Ada. Sama ada kapasitor kipas. Dia tengok model. Kalau ada yang ada yang titik ataupun ada kabel yang bertanda, kita kena ikut. Ada yang setengah tu yang dia normal, mana-mana pun boleh pakai. Macam kebiasaan yang macam saya tukar pada aircon, dia dah bagi standard, mana-mana boleh, kiri kanan pun boleh pakai. Itu atas pada pengalaman lah. Ada yang satu lagi yang saya pernah kena, dia memang tak boleh. Kalau yang sebelah masuk, dia kena masuk. Dia ada yang tanda bahagian putih-putih tu. Okey, kita nak cek kapasitor ni, kita guna ni guna multimeter je. Dia naik separuh dengan naik tengah, tak turun begitu lah. Dia bila dia masuk, saya kira dia mesti turun balik. Okey. Itu kita nak tahu kapasitor elok atau tidak elok lah. Selalu kita cek dia punya microfarad lah, cukup ke tak. Okey. Itu yang biasa yang kita tengok lah. Itu sebab kalau litar motor kapasitor ni adalah ni yang satu kapasitor lah. Apa tu, kebanyakan motor ni yang kita pakai lah. Okey, yang kita guna. Banyak motor ni. Saya rasa kalau cikgu pun rasa dekat sekolah yang ni kot yang guna pun. Ya. Betul. Sebab apa? Sebab dia harga dia murah satu cikgu. Satu, tapi itulah kalau berlaku apa-apa, cikgu cek dulu kapasitor ni dulu. Yang ni yang selalu problem. Tapi kalau kapasitor ni dah bypass, dia akan rosakkan dia punya berlitan utama ni pula. Itu yang berlitan terbakar. Maknanya kalau kita dah cek, kita dah ganti, tak boleh hidup, mana yang kat sini lah. Berlitan utama kita ni dah ada masalah. Dia ada fuse ke dalam tu? Mana? Yang mana? Berlitan utama. Berlitan utama? Ada. Tapi kalau motor yang mahal, ada dia punya orang pakai. Saya pernah jumpa yang
apa nama dia, heat fuse, tak salah kata. Tak silap saya lah, heat fuse. Mana heat fuse ni maknanya tahap kepanasan tu dia sampai, dia akan putus. Fuse temu. Fuse temu. Fuse temu. Fuse temu tu kena ganti balik. Ikut balik dia punya, dekat body dia ada tulis dia punya berapa temperature yang dipakai. Ya, macam kat kipas berdiri tu memang ada. Ada. Untuk motor dia. Tapi kalau motor yang macam dekat mesin kelapa apa semua tu, kebiasaan ni tak ada. Kalau tapi kalau cikgu yang dekat mesin yang kipas angin tadi tu memang ada, tapi dia kecil je. Kita kena potong sikit lah dia punya pembalut dia tu. Pembalut kita buka. Akan jumpa lah dia punya heat shrink dia tu. Cikgu kena buang sikit baru nampak lah dia punya fuse heat dia tu, fuse thermal. Okay. Kalau cikgu nak beli fuse thermal tu pula, cikgu kena tengok dia punya suhu dia. Dia punya temperature dia berapa. Sebab dalam kami ada ajar tu, servis kipas tu. Servis kipas. Okey lah. Kalau servis kipas tu memang masuk lah. Sebab dia mesti ada duduk dekat winding. Betul kalau saya pernah buka yang motor kipas shilling, dia tak ada. Kipas shilling sebab dia ada starting dengan running. Sebab saya dah buka 2-3 model kipas shilling, dia tak ada benda tu. Tapi kalau kipas diri ada banyak. Tapi kalau motor yang dah besar atau motor yang cikgu pakai, kebanggalan dia tak ada. Tapi nak sama dia tak boleh bateri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Itu boleh terbakar. Dia macam ni, cikgu kalau cikgu nak solder dia, cikgu jangan solder cikgu kena cikgu dia punya kaki dia dulu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi celup dekat dia punya liquid dia. Allahumma kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Tapi yang kita sekarang ni, kita jadi tersilap, kita pergi solder terus, mata solder kita pergi letak kat dia terus direct, dia tak boleh. Contoh paling senang cikgu nak buat, cikgu kena macam ada tempat yang kecil, cikgu buat dia punya timah tu kat luar dulu, celup dia. Kita kena celup, lepas tu baru kita angkat, pergi solder. Yang tu boleh. Yang kat solder pun yang dekat Cooper yang winding tu dah ada siap dah. Dia tak boleh kita pergi hit duduk dekat dia terus. Memang putus. Itu kebiasaan yang macam-macam periuk nasi selalu buat lah. Periuk nasi ada dia punya temperature thermal tu pun ada. Betul. Periuk nasi ada. Itu sebab kalau cikgu tengok benda tu, dia tak boleh pergi solder terus satu potong atas dia terus. Memang dia putus. Lagi satu, itulah dia yang kebiasaan yang kita buat lah. Okay. So ni dia punya rajah vektor. Rajah vektor ni kalau kita tengok, mana IP ni yang ada permulaan dulu, arus dah masuk dah dulu. Okey, tapi arus yang daripada kapasitor tadi. Positif lah. Yang daripada kapasitor ni tadi lah. Itu sebab kalau kita tengok dia yang arus ni patutnya bawah ni. Ni kalau dari segi voltage dah masuk, tapi arus tak masuk lagi. Tapi sebabkan kita dah ada kapasitor, dia dah buka satu angle yang baru. Itu sebab yang ni yang kita nak tengok ni. Itu satu kapasitor. Bila ada kapasitor dua, dia buka lagi dia punya vektor lagi cepat lagi. Itu sebab motor yang ada kapasitor ni dia punya speed ataupun dia punya torque tu lebih cepat. Kalau cikgu tengok cikgu on je, dia terus pusing. Betul? Betul sebab duduk kat atas. Dia duduk dekat atas satu dia dah bekerja dulu daripada benda lain. Itu sebenar dia. Okey, yang ni motor penggunaan kapasitor. Okey, mana kalau kita masuk yang ni dia akan tap bulletin utama, baru dia masuk dekat dia punya bahagian kapasitor dengan sudut impar. Yang ni yang bertap dia akan cari dulu yang sesuai, mana dia akan menggunakan sedikit lah dia punya gelung untuk menggerakkan rotor dan menggunakan belitan yang bahagian rotor. Okey, lepas tu dia akan masuk kapasitor ni, baru dia cukup 70 ataupun 80%, dia akan patah balik ke belitan utama balik untuk
jalan seterusnya. Ini adalah bahagian sistem. Kalau yang ada bahagian kapasitor ni dengan switch impulse ni adalah bahagian starting. Yang ni adalah bahagian running. Yang kebiasaan lah yang kita guna. Okey, yang seterusnya. Cik, rehat dulu. Okey. Boleh. So, kalau macam tu kita rehat berapa minit kak selalunya, cikgu? 20 minit macam waktu rehat sekolah. Okey, tak apa. Saya follow cikgu lah macam mana pun. So, kalau macam tu, kalau 10 suku, kita akan mula balik dalam 10.35 lah. Okey, terima kasih. Okey, so kita berhenti kat sini dulu. Okey, terima kasih semua. Minta maaf semua Assalamualaikum. Ya. Ni. Ya, cikgu.